forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan Datuk Johari terhadap kenyataan daripada Hamzah Zainudin. Apa Hamzah cakap? Ada ayam telur tiada, ada padi beras tiada, ada sawit minyak tiada, menteri pula serupa tiada. Itu Hamzah cakap tentang food security. So, mari kita lihat apa jawapan Datuk Johari tentang food security di Parlimen. Akhirnya kita komen macam biasa. Saya agak tertarik perbincangan yang telah dibawa oleh Larut soal food security. Dan jadi saya nak tambah soal food security ini untuk kita sama-sama lihat dalam kegawatan global economy ini termasuk kita juga. Maka kita kena pastikan bahawa apa saja yang kita lakukan, kita mesti pastikan food security dalam negara kita ini sentiasa terjaga dengan begitu baik. Dalam perbahasan kajian separuh penggal RMK 12 bulan lepas, saya menyentuh perkara berkaitan food security yang sangat penting terutamanya dalam keadaan negara kita berdepan dengan masalah kekurangan beras dalam pasaran. Import makanan negara kita sekarang ini meningkat setiap tahun. Iaitu pada tahun 2018, kita hanya mengimport makanan sekitar 50 bilion. Tahun lepas, kita mengimport 75 bilion. Saya jangkakan pada tahun 2023, kadar import makanan ini juga akan terus meningkat. Kerana kalau ikut bacaan saya, baru sampai bulan 8, dia sudah mencecah lebih daripada 50 bilion. Jadi saya tak peranjat, bahawa tahun 2023 ini juga akan terus meningkat. Selain daripada disebabkan harga komoditi, makanan yang mahal, kadar tukaran mata wang ringgit juga menjadi penyumbang kepada kenaikan nilai import makanan negara, di mana tukaran mata wang US dollar berbanding ringgit pada tahun 2018, kita sekitar 3.85 sen, 3 ringgit 85 sen to 1 US dollar, dan kini mencecah 4 ringgit 70 sen, iaitu penurunan kadar kekuatan ringgit kita sebanyak 22%. Ini juga terus memberi tekanan kepada kewangan negara, malah meningkatkan lagi aliran keluar mata wang negara kita apabila import makanan kita meningkat setiap tahun. The more we import, the more kita nak US dollar, the more demand of US dollar dalam country kita akan meningkat, maka dia akan memberi tekanan kepada ringgit. Tuan Yang di-Pertua, saya menyambut baik keputusan kerajaan melepaskan harga ayam dan telur daripada dasar kawalan harga sementara yang dilaksanakan sejak tahun lepas. Seperti yang saya sebut tadi, ayam dan telur merupakan sumber protein penting dalam negara. Ayam, kita self-sustain lebih daripada 100%. Sekarang kita lebih kurang 102 sebelum kita berdepan dengan masalah ini. Telur 110%. Dasar yang memberi pasaran tempatan untuk berfungsi dengan bebas akan membantu kedudukan food security. Kita tidak boleh lagi buat benda macam dulu. Sebab dunia bertukar. Kita dulu tak pernah tengok negara-negara pengeluar beras, corn, soybean meal dan banyak lagi, gula, tepung. Mereka hari ini, dia lebih kepada konsep protectionism. Jadi kalau dia buat protectionism dan kita dalam negara, kita barang tak cukup, kemudian kita sekat dan kita put the ceiling price yang tidak munasabah, akhirnya peniaga-peniaga dan juga mereka yang terlibat dalam industri-industri ini tidak akan mahu meneruskan perniagaan mereka kerana mereka merasakan setiap kali dia buat, dia rugi. Walaupun kita bagi subsidi sebahagian daripada mereka, tetapi subsidi ini kadang-kadang tidak sampai kepada pengusaha-pengusaha dan juga pemain industri kerana ada leakages. Jadi sebab itu dalam keadaan ini, kita kena pastikan bahawa saya nak recommend bahawa hari ini kalau kita nak buat apa-apa pun, kita kena pastikan bahawa kita mempunyai data yang tepat. Kalau kita cerita soal household,
kita mesti ada maklumat household itu dengan tepat. Barulah kita sasarkan kita punya subsidi ini melalui cash transfer. Kerana dengan cash transfer saja, tidak ada orang boleh manipulate macam-macam. Jadi harga di pasaran kita adjust. Ceiling kita adjust mengikut harga pasaran. Contohnya, kalau hari ini kita tengok corn harga $400 per tan, tetapi bila dia meningkat jadi 800, macam mana kita adjust ceiling price? Begitu juga soya bean meal. Kalau dia meningkat daripada $800 per tan, dia sekarang sudah jadi $1,900 per tan, kita adjust dia punya ceiling price. Kemudian lepas 6 bulan, harga itu jatuh balik kepada harga asal, maka ceiling price juga kita adjust. Tetapi masa kita meningkatkan itu, apabila kita bagi kepada household yang terjejas, B40 dan sebagainya, maka kita bagi dia cash transfer. Dengan kita bagi dia cash transfer, kita punya industri akan terus berkembang kerana dia mempunyai keuntungan dalam perniagaan mereka. Tuan Sir, Tuan Yang di-Pertua, boleh mohon sikit pencerahan. Tuan Yang di-Pertua, untuk pengetahuan Dewan ini, harga ayam dan telur ini kembali stabil hari ini. Apabila harga makanan ayam seperti jagung dan kacang soya, dunia kini kembali menurun. Dia turun balik. Dia dah balik-balik. Dulu dia naik sampai $827 per tan. Sekarang dia turun balik. Close to what we used to see, $400, sekarang $494. Sebab tu dia turun balik. Soya, dia naik sampai 1,700, 1,800 per tan. Hari ini dia turun balik 1,200. Jadi apa yang saya nak tekankan? Selalunya kita punya reaction ini menyebabkan industri tergugat. Kalaulah dua komoditi ini meningkat begitu mendadak, apa yang perlu kita adjust ialah kerajaan akan menyukat peningkatan shilling itu. Kalau kita increasekan shilling ini untuk supaya peniaga-peniaga ini boleh membeli corn, soya bean meal dan menternak ayam dan mengeluarkan telur dan dia boleh untung, maka kita raiskan shilling. Tapi kepada mereka yang terjejas akibat peningkatan harga ini, maka kita bagi dia cash transfer. Kemudian cash transfer ini boleh ditarik balik. Apabila shilling price ini dah kembali normal, kita reduce balik the shilling price, maka duit cash transfer ini pun kita ambil balik. Jadi konsep ini kita boleh dapat dua kebaikan. Satu ialah kita pastikan bahawa rakyat-rakyat B40 miskin, tegar, miskin, dia tidak terjejas kerana kerajaan membantu dia melalui cash transfer. Manakala industri yang terlibat dalam perniagaan-perniagaan ini tidak terjejas, dia tak tutup, kemudian dia terus untung, kerajaan dapat cukai, kemudian pekerja-pekerja tak diberhentikan, maka impak kerajaan akan lebih besar kalau dibandingkan kita cuba nak kontrol price dan kita bagi subsidi pukal tapi tak sampai kepada sasaran. Tuan dan Pertua, industri ayam dan telur ini, dia adalah merupakan satu signifikan dari segi dalam negara kita. Nilai dia hampir lebih 13 bilion. Industri ini lebih daripada 13 bilion. Jadi kalau industri yang kita build self-sufficient, lebih daripada 13 bilion, kalau kita tak jaga, saya takut industri ini mungkin lama mungkin turun. Dan daripada kita self-sustain, jadi tak self-sustain. Kita dah tengok macam mana nak pergi import ayam ni. Macam mana nak import telur. It doesn't work. Sebab ini adalah barang-barang yang biasa kita buat dan kita boleh menghasilkan production yang lebih daripada cukup. Malah pada satu ketika dulu kita boleh export some of this ayam di Singapura. Jadi apabila kita adjust perkara-perkara ini tanpa melihat isu yang sebenar, maka kita silap buat polisi. Akhirnya orang lain yang untung. Sekarang ni Singapura dah tak beli lagi ayam kita. Kalau kita lebih, dia pun tak beli dah. Orang dia dah pergi cari tempat lain. Sebab dia takut Malaysia ni kejap ada, kejap tak ada. Dulu dia tak pernah tak ada. Jadi saya berharap, boleh sikit Tuan Sir? apa yang kita perlu melihat? Sekejap, saya banyak ni, takut terlepas ni. Sekejap. Apa yang perlu kita lihat hari ini, seperti yang saya sebut tadi, kita adjust shilling price, kita help the affected families ataupun household. That is the concept. Kalau tidak,
kita akan berdepan dengan banyak perkara. Contoh, dalam laporan mengenai subsidi ini, saya dimaklumkan kerajaan bayar 3.8 bilion untuk subsidize sebahagian daripada peternak-peternak yang diternak terpaksa jual harga siling, dia rugi, dia dapat subsidi. Tapi subsidi ni, kebanyakan daripada mereka ni tak dapat on time. Sampai 4, 5, 6 bulan, 7 bulan tak dapat subsidi. Macam mana dia nak masukkan the new input? Jadi bila dia tak masukkan new input, maka lama, production yang kita biasa buat 110%, 120%, maka dia stop, dia tunggu subsidi sampai. Subsidi tak dapat, dia tak boleh masuk, modal tak ada. Modal pusingan tak ada. Akhirnya, kita semua akan terjejas. Tuan Yang di-Pertua, saya ada mencadangkan perkara yang sama berkait dengan masalah beras putih tempatan yang sedang dihadapi negara kita hari ini. Kita produce lebih kurang dalam 1.6 juta metrik tan. Kita paksa orang jual RM26 10 kg, iaitu RM2.61 kg. Kita ada cuma 1.6 juta metrik tan. Negara perlukan beras 2.5 juta. 1 tahun. Kita hanya produce 1.6 juta. Kemudian, kita terpaksa import. Sebelum ini, sebelum ada konsep of protectionism dalam mana-mana negara pengeksport, jadi kita boleh import banyak tempat. India, Thailand, Vietnam, Cambodia, and kita allow them to compete, kita beli yang mana buah masuk. Tapi hari ini, semua harga beras putih import ini, dia telah meningkat begitu tinggi, dan bukan saja kita tak boleh beli, kalau kita ada duit nak beli pun dia tak mau ekspor some other country. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat membahaya. Kerana apa? Beras ini, orang Malaysia ni, kalau 3 hari dia tak makan nasi, saya tak tahu apa nak jadi. 3 hari, tak percaya cuba try. Cuba try, dah cuba try lagi. Cuba. 3 hari 4 hari tak makan. Majoriti tak boleh tahan. Sebab itu beras ni sangat penting. Sekarang ni kita ada 62%. Subsidi yang kita bagi kepada peternak-peternak begitu banyak. 3 bilion, lepas tu harga jualan padi jadi baru ni naik lagi. Kemudian bagi lagi RM500 subsidi. Banyak subsidi yang kita bagi ni, tetapi every peternak kita ni adalah peternak yang dia panggil peternak subkontraktor. Dia sub. Ni cerita pasal sub ni, saya nak kongsi sikit ni, saya pun ada buat research ni. Kenapa banyak subsidi yang dapat daripada peternak ni, tapi dia panggil apa, kenapa dia tak successful lah untuk buat benda ni. Rupanya, daripada mula tanam, lepas tu nak jaga, lepas tu nak tuai, lepas tu nak hantar ke kilang, semua orang, sama ada Bangla buat, Nepalese buat, Myanmar buat. Tokey tak ada, Tokey kerja tempat lain. Some of them. Tapi because ni benda yang bersubsidi, jadi subsidi akan pergi kepada mereka. Saya tak ada masalah. Tetapi apa yang saya nak tekan hari ini ialah, saya nak kerajaan melihat balik semula ni harga beras putih tempatan. Apabila beras ini masih kekal dalam keadaan RM26, you bagi subsidi macam mana sekalipun, banyak industri rantaian ini dia tidak boleh untung. Sebab apa dia tak boleh untung? Subsidi go to the pesawar, pengilang tak dapat, jadi pengilang dia tak boleh jual harga ni at RM26. Sedangkan beras putih daripada luar negara masuk, dulu dia boleh jual 21, 22, sekarang ni diorang jual 35, 36, 30, sampai 40 pun ada. Jadi peniaga-peniaga restoran dalam negara kita ni, beribu-ribu restoran, kedai makan. Kita biasa memang makan luar. Tapi apa yang saya nak tekankan, mereka ni dulu beli beras import yang murah. Kalau dia beli basmati, semua tak apa. Sebab itu different target market. Tapi beras putih ni adalah untuk rakyat kebanyakan yang di luar sana. Jadi dia beli beras murah. Jadi beras murah ni dah tak ada.
Nak beli beras import tu dah jadi mahal, maka dia orang akan menumpukan untuk beli beras putih tempatan ini. Sebab itulah berlakunya kekurangan beras. Jadi bila berlaku kekurangan beras ini, kita nak cuba buat enforcement. Impossible you nak buat enforcement. Begitu satu negara yang nak buat enforcement, macam mana? Akhirnya you jumpa pengilang-pengilang, kalau buat enforcement, dia tengok padi ada. Tapi dia tak proses. Dia tak pack lagi. Pasal dia tahu harga RM26. Jadi dia tak proses. Kalau dia proses, dia nak kena pack. Dah pack, dia tak boleh simpan, dia kena jual. Jual RM26, dia tak boleh untung. Akhirnya, sama ada dia cari jalan campurkan beras putih tempatan dengan beras import, campur dan dia declare sama ada import, supaya harga lebih dapat, dia boleh jual tinggi. Ataupun kalau harga import kurang, yang putih tempatan dia declare putih tempatan. Dua-dua dia boleh untung. Kalau harga import jatuh, dia declare itu tempatan. Kalau harga import naik, dia declare itu import. Akhirnya, pesawah-pesawah kita kena tekan. Kita bagi subsidi, dia tahu pesawah dapat subsidi, dia tekan harga padi lagi bawah. Sebab dia pun nak untung. Jadi dia tak boleh dalam rantaian. Dia tak boleh seorang untung, seorang rugi. Jadi konsep ini, saya rasa kalau kita semua boleh melihat ini, saya percaya beras ini boleh jadi lebih daripada 100% self-sufficient. Sebab hari ini kita buat 700,000 hektar. Kita punya setiap hektar, pesawah-pesawah kita produce melalui kita punya pekerja-pekerja asing ni, 3.1 metrik tan satu hektar. 3.1. Sedangkan di Indonesia, 1 hektar 7. Paling rendah pun 6. Cuba bayangkan, kalau tanah keluasan yang sama, kalau kita boleh meningkatkan hasil ini daripada 3.1 metrik tan, 3.1 metrik tan 1 hektar kepada 6 atau 7, we are self-sufficient. Ini memerlukan satu pengkhususan untuk kerajaan melihat supaya apa? Supaya mana-mana pesawah-pesawah yang dapat subsidi ini, kita kena pandai pergi jumpa mereka, bincang, dan kalau boleh kita bawa lah syarikat-syarikat besar-besar ini. Kita ada banyak syarikat-syarikat GLC ini. Kena pergi sana, duduk dengan mereka ini, bincang bagaimana kita boleh meningkatkan ini dengan menggunakan macam-macam teknologi yang ada hari ini. Okey, tuan-tuan, komen saya lah kalau kita tengoklah ayam, telur semua dah ada sekarang. Dah ada. Ayam pun dah murah harga sekarang. Harga sekarang ayam sekarang harga lebih kurang lah. Sebelum ni harga ayam RM10, RM9, RM40 paling murah. Sekarang ni kita dah dapat ayam RM8.5, RM7, RM7.80, RM8.5, RM8.30. So harga ayam tu kita dah stabil lah. Telur pula memang dah ada dah. Sejak Mak Sabu ambil alih ni, dia berusaha. So telur pun dulu sampai telur tak ada langsung. So beras je lah sekarang ni, beras tempatan tu je dalam kita nampak masih tak ada lagi lah. So berkurang lah. So kita harap kerajaan dapat settlekan masalah beras ni. Okey tuan-tuan, mari kita menjawab kerjaan pada anda PMB Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.